Selamat tengah malam para pendengar Ria 897 FM. Berjumpa kita sekali lagi di udara Ria 897 dalam satu lagi episod Kisah-Kisah Seram, Kisah-Kisah Misteri dalam rancangan Misteri Jam 12 bersama saya DJ Champion Casey. Saudara, sebelum kita mulakan dengan kisah-kisah pada tengah malam ini, di sini Casey ingin mengingatkan anda semua, janganlah mudah kita percaya kita terikut-ikut dengan apa yang diketengahkan dalam rancangan Misteri Jam 12. Ingatlah, setiap kisah harus kita anggap sebagai satu hiburan sahaja. Anggaplah mendengar MJ12 ibarat anda menonton filem-filem seram. Misteri Jam 12 hanya satu hiburan. Sekiranya kalau anda mempunyai pengalaman misteri, anda boleh hubungi saya di 669111897. Anda juga boleh kirimkan SMS anda kepada saya dengan kodnya gelap KLUB, jarak, nama anda, kisah misteri anda dan hantarkan ke talian 72346. Ingat, sekali lagi, Misteri Jam 12 hanya satu hiburan saja. Kalau anda rasa takut, matikan radio anda. Jangan ke mana-mana. Lebih banyak kisah-kisah misteri akan bersama anda sebentar nanti. Ria 897 FM. Misteri Jam 12 malam. Misteri Jam 12. Selamat tengah malam kepada semua pendengar Misteri Jam 12. Kisah yang pertama ingin saya bacakan kepada anda semua. Ini adalah berkenaan dengan asap kemenyan yang sering dilakukan oleh arwah nenek beliau. Ini dari kiriman Nurmala. Katanya, saya tinggal pada waktu itu bersama dengan ibu dan nenek saya.
tinggal bersama dengan kami. Setiap hari Khamis malam Jumaat, nenek saya akan siapkan tempat bara, akan siapkan arang. Kemudian dia akan letak kemenyan. Dia akan mengangkat tempat bara tu daripada dapur. Dia berjalan sampai ke ruang tamu, masuk bilik, keluar bilik, masuk bilik satu lagi, keluar bilik satu lagi. Sampaikan satu rumah, dia akan mengasap rumah tu dengan asap kemenyan. Pendengar Misteri Jam 12, Nurmala memberitahu yang beliau tidak pernah bertanya. Beliau ingatkan, beliau rasakan mungkin ini adalah satu tradisi turun-menurun orang Melayu, mengasapkan rumah setiap hari Khamis malam Jumaat. Tidak pernah tanya. Katanya, saya tak pernah tanya mak, saya tak pernah tanya Nini, tapi itulah. Dan ada kalanya kalau nenek saya tidak ada di rumah, mak saya pula akan buat. Nanti sibuklah. 6 lebih gitu dia dah siapkan, keluarkan arang, letakkan dekat atas stov ataupun dapur. Dia buka api untuk nyalakan arang tu. Kemudian arang tu angkat dengan penyepit, diletakkan tempat bara. Kemudian baru ditaburkan sedikit kemenyan. Asap mula naik berkepul-kepul. Jalan satu rumah. Tak pernah saya tanya. Sampaikan pada suatu hari, apabila nenek saya meninggal dunia, mak saya yang melakukan perkara ini dan mak saya pula suruh saya buat. Pada suatu hari, mak saya beritahu, "Malah, ni hari Khamis ni, mak tak sempat nak balik dulu. Nanti kau tolong asapkan rumah, Saya tak pernah tanya kisi. Tak nak cakap ya, tak nak cakap tidak. Bila tiba hari Khamis, mak saya pun tidak balik rumah seperti yang dimaklumkan. Saya pun tidak mengasap rumah. Sebenarnya saya pun tak tahu apa sebabnya. Apa mungkin kegunaan mengasap rumah. Jadi oleh kerana itu, saya terlupa. Sibuk duduk tengok komputer. Kemudian mak saya pun balik jam 10 malam, masuk bilik saya dan bertanya soalan ini. "Malah, tadi kau ada asap rumah tak?" Saya teringat dan terus saya berbohong. Ada mak." Okeylah. Mak saya keluar. Saya terfikir, matilah aku lupa. Kemudian pendengar Ria, saya ingatkan tak ada apa-apalah. Setakat mengasap rumah aja. Hari Khamis malam Jumaat kena asap. Arwah nenek buat, mak sambung. Saya pula kena turuti. Dan malam tu lupa nak buat. Saya pun bohong yang saya ada buat. Casey, saya sedang tidur dekat atas katil. Saya dengar bunyi. Pada malam tu, hari Khamis malam Jumaat. Dengar bunyi macam orang sedang menyedut. Bunyi apa ni? Pada mulanya saya tak tahu. Bising betul lah. Bunyi apa ni? Pendengar ya, Nurmala kata saya bangun dari tidur. Saya cuba ikuti bunyi yang saya dengar. Jalan dekat ruang tamu, datangnya daripada dapur rumah saya. Bila nak sampai dapur, dapur tu memang gelap. Suis lampu dapur berada dekat dalam dapur, bukan dekat luar. Jadi saya kena masuk dapur. Dekat tengah-tengah tu ada suis baru boleh buka. Saya menghampiri dekat pintu dapur dan menjenguk. Alangkah terperanjatnya. Dalam rumah ni, kalau tempat bara
Setelah diasap satu rumah, tempat bara ni akan diletakkan atas tutup periuk yang lama. Tutup periuk lama, tempat bara, kemudian akan diletakkan dekat hujung dapur. Hujung dapur iaitu tepi tingkap bawah singki air. Di situlah tempat simpannya. Boleh dapat lihat kalau kita keluar masuk dapur, pandang bawah singki air tu ada sedikit ruang. Situlah tempatnya simpan tempat bara yang diletakkan di atas tutup. Pendengar Misteri Jam 12, Nurmala kata, saya ternampak Casey, ada orang ke makhluk tak tahulah Casey, sedang menyangkung depan bara tu tengah sedang seolah-olah nak sedut sesuatu. Saya punyalah terperanjat. Ya Allah, apa tu? Saya masuk dalam bilik. Saya tutup pintu. Saya cuba tenangkan diri, baca surah-surah yang saya tahu. Terus saya terlelap. Tidak pernah umur saya bertanya. Akhirnya saya bertanya pada seorang teman. Teman saya ni adalah kepandaian sikit dalam hal-hal sedemikian, dan beliau adalah juga seorang ustaz muda. Saya telefon, kata Nurmala. Namanya Sufian. Sufian, ni akulah Nurmala. Apa dia? Aku nak tanya kau. Apa ni, kau busy tak? Taklah tak busy, ada apa? Arwah nenek aku suka asap rumah. Hari Khamis malam Jumaat, dia akan letak bara kemenyan satu rumah diasap. Lepas tu arwah nenek aku meninggal, mak aku buat. Semalam mak aku ingatkan aku suruh buat, mak aku balik lambat. Waktu maghrib tu kena asap. Aku lupa. Kenapa kena asap rumah? Asap rumah, asap kemenyan setiap hari Khamis. Kenapa Tak ada apa-apa pun. Itu saja turun-temurun tradisi orang Melayu. Kalau boleh janganlah. Asap tu kan makanan jin. Kau pergi asap tu, kau kasih jin makan lah. Kau nak jin ke masuk rumah kau, atau kau nak malaikat masuk rumah kau? Apa yang kau cakap ni? Bila kau asap rumah, jin-jin yang ada dekat luar ni datang. Macam ibarat kau kasih kucing makan lah. Kau letak makanan kucing dekat depan rumah kau, kucing yang ada kan datang. Tahu tak? Besok kucing tu datang lagi. Dia tahu kau kasih makan. Besok dia datang lagi. Walaupun lusa kau tak kasih makan, dia tetap datang. Itu kucing. Kalau tak ada makan, dia jalan. Kalau jin, dia datang tak ada asap, dia datang tak ada asap, tak ada makan, masalah tu. Nanti kau kena ganggu. Astaghfirullahalazim. Kenapa? Itulah, satu hari je aku lupa. Aku bangun, aku dengar ada orang dekat dapur macam sedang sedut. Aku pergi dapur, aku nampak ada orang tengah menyangkung depan bara yang aku letak dekat bawah tingkap dapur. Itulah. Dan bertahun nenek kau buat. Satu hari kau lupa, dia tuntut. Lepas ni kau tak buat juga, habis. Dia akan mengamuk. Habis macam mana aku kena buat ke? Janganlah. Jangan buat. Buat apa nak kasih dia makan? Engkau bacalah surah-surah berikut ni. Kau tahu tak? Kata Nurmala, temannya yang bernama Sufian ini memberitahu dalam rumah. Bacalah surah Al-Baqarah ayat sekian-sekian-sekian. Sekali baca 3 hari, jin tak akan masuk dalam rumah. Saya ni Kisi bukanlah mahir membaca Kisi. Saya tak boleh. Dan saya tak tahu macam mana nak beritahu mak. Sebab ini adalah satu perbuatan turun-temurun dari nenek. Arwah nenek dah meninggal, mak buat. Kalau saya tak nak buat, nanti dia kata budak-budak zaman sekarang tak nak dengar cakap. Budak-budak zaman sekarang ungkal, anak durhaka.
Memang Casey, ini masalah masyarakat kita. Secara senyap, selalunya selepas asap habis letak tepi. Tapi selepas tu saya tambah pula. Saya terpaksa buat, nanti mak saya marah. Selepas asap, saya putarkan CD surah-surah yang disebutkan oleh kawan saya. Mak saya tanya, kenapa pula kau putarkan CD surah-surah? Saya pun cakap dengan mak, yalah mak, ni kan waktu maghrib. Ada bagusnya mak kita dengar surah-surah ni. Mak tak membantah, mak diam. Lama-kelamaan, mak sendiri lupa nak mengasap rumah, tapi makan masa yang lama, Casey. Dia lupa. Tapi dalam masa yang sama, saya malam-malam hari akan dengar bunyi orang tarik kerusi. Dan bila bertanya pada sahabat saya, dia mengatakan ini adalah satu perkara yang biasa. Dia tak dapat, dia akan cuba ganggu. Tarik kerusi, bunyi meja orang tarik, lampu berkelap-kelip. Dia bermain dan menakut-nakutkan. Bila kita takut, kita akan rujuk kembali kepada tabiat yang lama, iaitu mengasap rumah. Jadi kata teman saya, jangan sesekali kita menjadi hamba dia untuk beri dia makan. Itulah pengalaman saya, Casey. Sampai ke saat ini, saya tak pernah nak ambil tahu. Sepatutnya saya bertanya. Dan dari situlah saya berkongsi apa yang saya tahu, supaya kita dapat dihindari daripada perbuatan ini. Terima kasih dan selamat tengah malam. Saudara, kisah-kisah yang bakal anda dengar dalam Misteri Jam 12, anggaplah ia hanya satu hiburan. Tidak ada sesiapa yang boleh mengesahkan kebenarannya. Kalau anda rasa takut, perlahankanlah suara radio anda. Misteri Jam 12, hanya satu hiburan. Ya, Misteri Jam 12 bersama dengan saya, Casey. Kisah tadi dari Normalah berkongsi ya. Ini kiriman email dihantar kepada saya. Kedua alamat, bagus, hantarlah kedua-dua, sebab kadang-kadang saya buka satu email, kadang-kadang saya buka yang satu lagi ya. Dan boleh kirimkan email ke ria@mediacorp.com.sg ataupun satu lagi misterijam12@gmail.com. Okey, dua-dua email ni akan saya cuba ketengahkan kisah-kisah misteri anda. Ingat, apa jua kisah yang kita dengar, anggaplah sebagai satu hiburan. Dan kalau mungkin ada kebenaran kisah yang anda dengar tu dan ingin ketahui lebih lanjut, anda rujuklah pada mereka yang arif, yang pakar. Bukan tanya pada saya. Saya ini sekadar pembaca kisah misteri di udara, tidak lebih dari itu. Awal tadi saya telah pun ke museum untuk lakukan reki di sana. Bila saya akan menyampaikan kisah misteri pada hari Sabtu ini, 8 dan 9 malam. Kita akan berada di sebuah bilik, dan dalam bilik ini banyak artifak-artifak yang asli daripada zaman tahun 1920-an, dengan baju yang pernah dipakai oleh orang yang dah lama meninggal dunia. Kasut-kasut kecil zaman-zaman wanita Cina dahulu. Bila dia pakai kasut, dia akan lilit kakinya supaya kakinya nampak kecil dan kecil. Jadi sepatu kecil tu ada dipamerkan dalam muzium tersebut, iaitu di Muzium Negara Singapura. Jadi dalam bilik tu penuh dengan artifak-artifak yang wujud tahun 1920-an, 30-an. Jadi dalam situlah kita akan duduk ramai-ramai, agak lampunya samar-samar sedikit, dan saya akan berkongsi kisah misteri. Saya akan cuba cari kisah-kisah misteri dalam proses, tengoklah kalau boleh saya kongsi di era-era tersebut. Bukan senang, tapi cubalah. Jadi jumpa anda hari Sabtu ini. Kisah berikut ini, saudara, akan saya kongsi bersama. Ini pengalaman daripada yang ringkas sebelum kita berehat dengan pesanan dari penaja. Ini datang daripada mana ni? Muhammad Zaki. Apa khabar Casey dan juga pendengar Misteri Jam 12? Khabar baik. Saya nak berkongsi satu peristiwa yang tak dapat saya lupakan. Kisah ini berlaku
di rumah makcik saya. Jadi pada satu hari makcik saya minta saya tolong datang rumahnya untuk tengokkan anaknya. Ada seorang anak lah, anak makcik saya ni berusia anak makcik saya ni iaitu darjah 2 dan kemudian makcik saya harus menghadiri satu perkara yang katanya makcik saya ni dengan pakcik saya harus tinggalkan rumah. Ada satu perkara yang urgent lah, yang mustahak harus beliau hadiri. Jadi saya pun dihubungi dan saya datanglah menunggang motosikal ni pergi ke rumah makcik saya. Jadi anak saudara saya ni sedang tidur dalam biliknya, yang saya katakan tadi, beliau katakan tadi darjah 2. Makcik saya keluar, tak tahu jam berapa dia pulang sebab dia harus ke seberang tambak. Jadi untuk urusan ni lah. Jadi bila dia keluar rumah tu, kebetulan saya memang tidak bertugas. Keesokan hari saya sedang cuti selama 2 hari. So saya duduk di ruang tamu, saya pun buka TV lah. Jadi bila tengah duduk sambil menonton TV pendengar ria, di ruang tamu, televisyen ni bila kita tekan tukar saluran, nanti dia akan satu masa tu ada blank screen dalam 1-2 saat. Tekan blank, masuk TV. Tekan blank, tukar saluran. Macam tu lah. Jadi katanya Zaki, ketika saya sedang tekan, jadi TV ni nampak refleksi apa yang ada di bahagian tepi belakang. Tengah tekan, saya terperasan dekat meja makan, belakang saya ada meja makan. Ada orang tengah duduk. Mulanya tengah duduk ni, tengok TV, cerita apa dia tekan, tukar saluran, tekan. Nampak reflection lah. Toleh belakang tak ada orang, tekan lagi. Tiba-tiba bulu rumah saya meremang. Saya bangun, kata Zaki, pergi ke pintu dekat ruang tamu. Saya buka pintu sebab rumah ni dah tertutup semua. Tingkap tutup, pintu tutup. Sebabnya saya buka aircon. Saya matikan aircon, saya buka pintu, saya buka tingkap, langsir saya tolak tepi sedikit, duduk. Tapi masih rasa meremang bulu rumah. Dan tiba-tiba Casey, bau harum sangat. Wangi Casey. Macam bau sejenis bunga. Saya tak pasti apa nama bunga ni, tapi harum sangat. Saya pun tergerak hati bangun nak tengok anak saudara saya. Pergi dekat biliknya, saya tolak pintu, tengok dia sedang tidur. Saya pun tutup balik pintu. Biliknya tak gelap, ada lampu malam yang terletak di tepi katilnya. Saya pun duduk balik. Tengah duduk tengok TV lagi, tiba-tiba saya perasan, kali ni pula dekat belakang daripada bilik makcik saya, pintu tu, di sebalik pintu ada orang menjenguk. Saya nampak daripada bahagian kiri mata saya ada orang jenguk 2-3 kali tau. Saya pusing, kemudian saya kata, "Tolonglah, jangan kacau aku. Aku tak ganggu kau, kau jangan ganggu aku. Sibuk je buat semak." Saya duduk balik, tengok TV. Tiba-tiba saya dengar bunyi suara halus. Katanya ha. Saya toleh kiri, toleh kanan. Casey, saya terus keluar daripada rumah. Diri dekat koridor, pintu semua terbuka. Dekat koridor saya isap rokok. Tengok dalam rumah makcik saya. Kenapa sampai gini Apa yang aku nampak ni Saya takut Casey. Duduk luar. Tak sedap hati saya telefon members. Members saya datang 2 orang. Kita duduk dekat ruang tamu berborak-borak sampai makcik saya balik. Selepas tu baru saya pulang. Saya tak beritahu makcik saya tentang apa yang berlaku, apa yang saya ternampak. Mungkin mereka dah tahu. Mungkin. Itulah kisah saya. Minta maaf kalau tak seram.
Tapi itulah kisah ringkas pengalaman saya. Terima kasih dan selamat tengah malam. Kisah-kisah yang anda dengar merupakan misteri jam 12. Tidak ada sebarang bukti yang boleh mengesahkan kebenarannya. Misteri jam 12. Kalau berani dengar, kalau takut jangan. Pendengar misteri jam 12. Tadi saya cuba ketengahkan kisah yang ini. Pengalaman yang diceritakan ini berlaku ketika sekumpulan sahabat berkilah di salah sebuah kawasan hutan di seberang tambak. Katanya Kisi jangan sebutkan nama hutannya, tapi tempat ni dekat sangat tepi sungai yang mengalir. Kami pelajari sesuatu yang amat berharga. Walaupun ia memang sesuatu yang sukar, tapi inilah peristiwa yang tak dapat dilupakan. Pendengar Ria 897, kisahnya begini. Bila sampai, kami pun cari tempat yang sesuai untuk dirikan kemah kami dan untuk bermalam beberapa malam di sana. Jadi sedang duduk ni, tempat ni sesuai sangat ni. Teman saya kata, tak jauh dari sungai, dilindungi dengan pohon-pohon. Tapi ada sebatang pohon ni, sebatang pohon kecil. Apa yang teman saya buat? Dia keluarkan parang. Dia tetas dan tebas pokok kecil tu. Dia tebas dan tetas. Saya pun bertanya, kenapa ni? Kau buat apa ni? Yalah, dekat sini macam mana? Pokok ni dekat tengah-tengah dunia lah. Tak apalah, aku potong ni je. Saya sebenarnya rasa tak puas hati dengan perbuatan teman saya. Kita pun tak tahu tempat ni siapa punya. Selepas dia tebas, dia campak pokok tu dekat tepi. Baru kita mula dirikan kemah. Lebih kurang dalam perkemahan ni ada 9 orang. Ada 3 orang perempuan, yang lain semua adalah lelaki. Perempuan berkongsi satu kemah. Mereka menggunakan 6-man tent yang besar dengan barangan-barangan peribadi juga diletakkan di dalam. Ya, 9 orang, lelaki ada 6 orang. Kita menggunakan 2 tent yang berbeza. Menggunakan 4-man tent, 3 lelaki, 4-man tent, 3 lelaki. Jadi malam tu kita pun carilah. Sebelum malam tu, katanya mereka mencari kayu-kayu untuk dibakar sebagai campfire. Bawa keluar makanan untuk dimasak, dimakan beramai-ramai. Ini adalah aktiviti yang sering kita lakukan. Di tepi sungai, cantik ke si? Tapi harus berhati-hatilah. Agak tak selamat juga. Oleh kerana kita ramai dah sering melakukan perkara ini, kita pun dah tahu, dah lali dengan situasi persiapan kita tentang nyamuk, serangga-serangga pada waktu malam. Ada juga bekalan-bekalan yang kita bawa bersama. Sedang menyanyi ni Casey, teman saya keluarkan gitar. Dia pun main gitar. Kita nyanyilah, nyanyi, tepuk tangan, nyanyi. Kemudian sambil tu makan, minum. Kita pun duduk berborak-borak. Tiba-tiba salah seorang, anda bayangkan ini yang digambarkan di sini. Tadi bila saya menderas ni, saya cuba bayangkan situasi. Mungkin situasinya begini. Mereka ramai-ramai sedang duduk keliling campfire, api yang mereka siapkan tu, bermain gitar, nyanyi-nyanyi, tepuk tangan.
Tengah main gitar, nyanyi tepuk tangan pada malam yang disebutkan, salah seorang daripada 3 teman wanita yang ikut pada malam tu tengah duduk ni. Orang lain tepuk tangan ni. Dia duduk, dia tunduk bawah, duduk bersila, muka pandang ke bawah, badan hayun kiri kanan. Makin lama makin laju. Makin laju. Gitar dah berhenti ni. Tengok Mira. Kenapa ni? Mira. Dua rakan wanita kita yang duduk di tepi Mira, kiri dengan kanan, mereka berdiri terus ke arah kami. Kenapa dengan Mira ni? Kenapa? Mira, kenapa dengan kau ni? Sedang kita panggil Mira, muzik dah berhenti, badannya masih hayun, duduk bersila, kepala tengok bawah, tunduk ke bawah, hayun kiri kanan. Mira. Salah seorang dari teman datang ke arah Mira dan terus marah. Mira, tak kelakar lah. Ha? Hello, Mira. Kau datang tempat aku. Siapa suruh kau datang? Mira. Semua terdiam seketika. Kami semua tak tahu nak buat apa, Gizi. Mira masih hayun badan kiri kanan sambil mengeluarkan suara yang menyeramkan. Pada malam pertama kami sampai di tempat perkelahan kami. Pendengar Misteri Jam 12. Salah seorang dari teman langsung ke depan buka surah Yasin yang dibawa sama. Dia mula membaca. Saya turut serta, teman saya yang lain ikut. Yang wanita pun sama. Mira daripada hayun badan kiri kanan laju dengan suara. Tiba-tiba dia berhenti, Gizi. Jangan baca. Aku dah okey. Jangan baca. Tolonglah. Tolonglah aku. Jangan baca. Aku dah okey. Mira terus pingsan, Casey. Malam tu juga kami nak balik dah tak boleh sebab dah terlampau gelap sangat. Malam tu pelbagai cabaran yang harus kami lalui. Gangguan, terdengar bunyi-bunyian yang menakutkan. Mira pingsan, masih lagi bernafas, tapi pingsan setelah bacaan Yasin dilakukan beramai-ramai. Dan pelajar perempuan takut. Mereka bertiga pun takut sebab Mira ni dah kena sampuk. Jadi kita pun tak boleh duduk satu tent, Gizi. Yelah, lagi makhluk ni suka. Dahlah kita bukan muhrim, duduk satu tent, tempat macam ni. Oh, bermaharaja lillah lah. Jadi apa yang kita lakukan, kata beliau, saya dengan teman-teman yang lain seret tent kami. Pintu kami
dengan pintu tent teman wanita ni kita rapatkan. Jadi ada dua tent sebelah kiri, satu tent sebelah kiri, satu tent sebelah kanan. Pintu keluar masuk kita rapatkan antara satu sama lain. Zip kita buka. Jadi dia boleh nampak kita, kita boleh nampak dia duduk dekat dalam. Sepanjang malam tu Kisi, ini saya tak bohong, memang penat, tetapi kita bergile-gile baca Yasin tanpa henti sampai waktu subuh. Lepas satu habis baca, satu sambung. Lepas satu sambung, sampai terlelap-lelap Kisi, kita bangun baca dan baca. Takut kalau sesuatu berlaku pada Mira, pada antara kita yang ada di sana. Habis saja Kisi, waktu subuh, kita pun solat. Kemudian Kisi, matahari terbit. Kita dengan segera angkat barang-barang, bungkus semua, tinggalkan kawasan tu. Rupa-rupanya ini tercetus salah seorang daripada sahabat menebang pokok kecil yang dikatakan semak. Dekat pokok tu ada penghuninya. Yang tak puas hati, yang terkena adalah mereka yang lemah semangat. Saudara, kisah-kisah yang bakal anda dengar dalam Misteri Jam 12, anggaplah ia hanya satu hiburan. Tidak ada sesiapa yang boleh mengesahkan kebenarannya. Kalau anda rasa takut, perlahankanlah suara radio anda. Misteri Jam 12, hanya satu hiburan. Baik. Pelbagai kisah yang telah pun saya ketengahkan dalam rancangan Misteri Jam 12. Ingat, setiap kisah kita anggap hanya sebagai satu hiburan. Jangan mudah kita percaya dan terikut-ikut. Ada yang suka dengan kisah malam ini, ada yang kisah yang panjang, ada yang ringkas. Saya akan kembali sebentar nanti. Terima kasih pada anda yang sedang memantau Facebook Ria 897 FM. Sekiranya kalau ada kisah-kisah ingin dikongsi sama, anda boleh hubungi saya di 669-11897. Dan di Facebook DJ KC, anda juga boleh tinggalkan mungkin kiriman-kiriman anda di Facebook saya. Di bawah video yang saya mau naikkan awal tadi, ada satu video tentang satu alat senaman yang kononnya dalam video tu macam bergerak dengan sendirinya. Tapi seramlah dengan sound effect, dengan waktu sekitaran yang gelap sebab malam. Jadi bila tengok video tu agak meremang juga bulu rumah. Jadi terima kasih. Bagaimana dengan kisah-kisah pada malam ini? Harap semua terhibur dengan beberapa kisah yang pertama. Casey akan kembali sebentar nanti. Dan saudara, sekiranya kalau ada kisah misteri, anda boleh hubungi saya sebentar nanti di 669-11897. Dan juga sekejap lagi akan saya buka talian. Dan juga saya akan bacakan beberapa lagi kisah pengalaman misteri. Waktu sekarang di Ria 897 FM, pukul 1:04 pagi. Selamat pagi pada geng-geng momok. Mungkin boleh tinggalkan kiriman-kiriman pesanan-pesanan anda di Facebook DJ KC ataupun Facebook Ria, dan boleh kongsi dengan saya lah anda sedang mendengar rancangan Misteri Jam 12 dari mana. Mungkin di Tampines ke, di Bukit Batok ke, mungkin anda berada di Pandemia seperti ini. Katanya Nurlisa KC, saya jarang mendengar MJ12, selalunya mendengar dari YouTube. Tapi sekarang ini saya cuba beranikan diri mendengar secara live, Nurlisa kata. Dan saya terperanjat, bro. Dia punya perkataan punyalah, huruf besar semua. Punyalah, seram. Itu saja, terima kasih. Okey, kita dengar lagu-lagu ini khas untuk anda. Ria 897 FM, Misteri Jam 12. Ria 897 FM. Misteri Jam 12. Kalau berani dengar, kalau takut jangan.
ia hanya satu hiburan. Tidak ada sesiapa yang boleh mengesahkan kebenarannya. Kalau anda rasa takut, perlahankanlah suara radio anda. Misteri Jam 12. Hanya satu hiburan. Selamat tengah malam kepada pendengar-pendengar Misteri Jam 12 di Ria 897. Saya Casey bersama dengan anda dan saya akan bacakan kiriman-kiriman anda dan akan saya jawab panggilan-panggilan anda. Apa khabar semua pada anda yang berada di Facebook Ria 897 FM? Sekarang ini saya berada secara live di Facebook Ria. Ya, terima kasih pada anda yang telah pun masuk gelanggang bersama dengan saya live di Facebook Ria 897 #JomMJ12. Berikut ini kisah yang ingin saya bacakan pada anda semua. Ini adalah pengalaman yang diceritakan datang daripada Kak Bayu. Berkongsi peristiwa yang menghantui beliau beberapa tahun yang lalu. Katanya di sini kakak bertugas di salah sebuah bangunan di Singapura. Kak Bayu kata kakak bertugas di salah sebuah bangunan di Singapura sebagai seorang supervisor kepada pembersih-pembersih. Jadi lazimnya kakak menjaga bukan satu, dua ataupun tiga tempat. Sebabnya akan kakak kerahkan tenaga-tenaga kerja ini ke beberapa tempat dekat dengan di bawah naungan syarikat yang kakak bertugas ini untuk mengantar para pekerja lah. Jadi misal kata kalau bangunan A yang kakak jaga tempat ni ada perlukan 5 pembersih. Jadi kakak harus pastikan 5 pembersih ada di sana. Itu mengikut kontrak. Bukan kerana 5 pembersih nak bersihkan, tidak. Dalam perjanjian dengan facilities management syarikat yang mengendalikan bangunan ini, mereka telah pun mendapatkan khidmat daripada syarikat kakak. Kakak harus hantar 5 orang, tak boleh kurang. Begitu juga dengan tempat-tempat yang lain, katanya Kak Bayu. Pendengar Misteri Jam 12, kisah yang Kak Bayu nak ceritakan di sini, pengalaman yang dikongsi sama dalam rancangan Misteri Jam 12 ni, apabila kata Kak Bayu, salah seorang daripada pekerja Kak Bayu jatuh sakit. Jadi Kak Bayu tak tahu, sebab dia pun tidak telefon, tidak laporkan diri. Jadi sama sekali kakak tidak pasti, tidak tahu yang dia ni tidak dapat datang.
Jadi macam biasa, bila kakak datang untuk tengoklah strength check ataupun melihat berapa ramai yang ada, bila tengok semua orang ada Casey. Semua orang. Kakak tengok orang yang tanda tangan ni semua orang di tanda tangan. Oh, dia ni ada, dia ni ada, dia ni ada. Jadi kesemuanya ada di bangunan ni ada 4 orang yang harus ditugaskan pada hari itu. Jadi tengok ada 4 tanda tangan, okeylah, kakak pun kata okey. Kemudian pendengar Ria 897, bila sedang kakak jalan, tiba-tiba kakak ternampak salah seorang daripada pekerja kakak. Kakak pun bertanya dengan dia lah, macam mana, semua okey? Ada apa-apa kau nak tambah barang-barang tak? Ada cukup tak barang-barang? Oh, cukup lah bos. Dia cakap lah dengan kakak, cukup lah bos, semua okey lah. Bos, hari ni Cik Timah tak datang tau. Cik Timah hospital sakit. Hah? Tadi aku nampak dekat attendance sheet ada orang sign. Ni siapa dah sign untuk dia ni? Jadi bila kakak tanya, semua rata-rata cakap bukan mereka yang sign. Bukan mereka yang tanda tangan attendance sheet yang ada di dalam bilik pembersih ni. Kakak patah balik Casey. Patah balik Casey bila tengok attendance sheet, tidak ada tanda tangan dalam petak tu. Sememangnya petak tu kosong. Tapi kakak yakin, kata Kak Bayu, yakin sangat-sangat ada orang tanda tangan. Okey, tak apa, mungkin salah pandang. Kakak pun beredar dari situ, dan lah beberapa hari datang baliklah untuk buat lagi checking dekat bangunan yang sama. Jadi bila tanya macam mana, Cik Timah tu dah baik belum sakit? Kemudian mendengar dia 897 FM, mereka mengatakan Cik Timah, mereka hubungi anaknya, mengatakan tidak sihat, berada dalam tahap kritikal di hospital. Dan kakak pun, yalah, pasti terima seadanya kalau Cik Timah akan meninggalkan kita. Tapi kakak doakan dia, semoga dia cepat sembuh. Jadi kakak tak pasti bila Cik Timah dah meninggal dunia. Kakak tak dapat berita pun, sebab semua tidak beritahu kakak. Semua senyap. Dan apabila kakak datang balik, kakak ternampak tu Casey, pada satu petang ni, sekitar jam 6 lebih petang, Cik Timah dekat belakang bangunan tengah sapu-sapu. Kakak pun menghampiri dia, cakap, Cik Timah dah balik? Alhamdulillah Cik Timah dah sihat. Cik Timah dah pukul berapa ni tak nak balik? Dah lah Cik Timah, sikit-sikit je Cik Timah lepas ni pergi balik, kakak kata pada dia. Tapi Casey, Cik Timah ni memang dia seorang pekerja yang rajin. Dia suka berada di tempat tugas lebih daripada waktu yang ditetapkan. Memang kadang-kadang kakak kena marah dia, barulah dia nak balik. Jadi kakak jalan pergi kat depan. Kemudian nak balik, kakak cek lagi sebab dia degil. Kakak periksa, dah tak ada. Dah balik dah tu. Jadi tengah jalan menuju ke arah pintu keluar ni, kakak ternampak security guard. Kakak pun berbual dengan security guard, cakap punya cakap. Tiba-tiba keluar topik, kau tak pergi ziarah si Timah meninggal? Kakak terdiam. Timah meninggal? Jangan merepek lah. Aku tadi baru nampak dia kat belakang tengah sapu. Astaghfirullahalazim. Apa kau? Takkan kau punya pekerja-pekerja tak beritahu? Timah dah meninggal? Timah dah meninggal? Tak adalah Casey. Kakak pergi belakang, masuk bilik pembersih, pusing belakang lagi, tak ada orang. Kakak telefon Casey, telefon ahli keluarga, angkat telefon. Kakak cakap, ini Kak Bayu, kakak adalah supervisor dia. Lepas tu ada suara mengatakan, oh, Cik, maaf, mak saya dah meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kata kakak. Bila dia meninggal? Malam semalam. Kakak terdiam. Minta maaf lah kalau kakak mengganggu. Kakak tak tahu pun. Tak apalah. Kakak letak telefon. Casey, Timah dah meninggal dunia. Dan siapa yang kakak nampak berada di belakang bangunan sedang sapu-sapu di bawah pokok. Saudara, kisah-kisah yang bakal anda dengar dalam Misteri Jam 12, anggaplah ia hanya satu hiburan. Tidak ada
sesiapa yang boleh mengesahkan kebenarannya. Kalau anda rasa takut, perlahankanlah suara radio anda. Misteri Jam 12. Hanya satu hiburan. Rasa takut, perlahankanlah suara radio anda. Misteri Jam 12. Hanya satu hiburan. Saudara, saya sedang berada live di Facebook kami, Facebook Ria 897. Boleh masuk gelanggang dan bolehlah anda melihat saya bertugas mengendalikan rancangan MJ12 seorang diri. Gelap dalam konti ini. Saya memang tadi dah matikan lampu. Tadi memang gelap, ni saya gelapkan lagi supaya dapat mood bila anda melihat saya mengendalikan MJ12. Boleh lungsuri Facebook Ria 897. Dan di situ dapat lihat live video menyaksikan MJ12 live di konti Ria 897 FM. Okey, kiriman berikut ini, pengalaman yang diceritakan selanjutnya ini berkenaan dengan seorang pemandu trailer. Ini katanya, Assalamualaikum Kesi. Waalaikumsalam. Saya pemandu trailer, bertugas di Port Tanjung Pelepas. Wah, ini Port Tanjung Pelepas okey. Peristiwa ni berlaku ketika saya tidur dalam trailer saya sekitar jam 1 pagi, terlampau mengantuk sangat. Jadi oleh kerana terlampau mengantuk dan penat, saya tidur dalam trailer dekat kawasan Port Tanjung Pelepas. Ini namanya Nur Arifin. Kisah ini diceritakan berlaku 10 tahun lalu lah. Tapi sekarang saya dah tak kerja sana lagi, Casey. Saya dah pun tukar kerja yang lain. Jadi bila saya bertugas 10 tahun yang lalu di Port Tanjung Pelepas, apa yang terjadi ni, waktu saya sedang berehat dalam trailer saya, saya sedang saya sedang sambil berehat tu sedang mendengar lagu-lagu rock lama. Dan apabila saya terdengar sesuatu di atas bumbung trailer saya, macam ada barang jatuh, saya pun bangun dan terkejutlah. Saya cuba tengok daripada luar tingkap dan memanjat sedikit untuk naik, untuk lihat ke atas. Ternyata saya tak nampak apa-apa barang yang mungkin merosakkan trailer saya. Jadi bila saya dah keluarkan tubuh saya ni, jadi anda bayangkan terdengar bunyi jatuh boom, boom, atas trailer. Dia pun terbangun dia bangun. Apa ni? Kemudian dia pergi dekat pintu sebelah kanan. Dia buka pintu tu, kemudian dia keluarkan tubuhnya, menjenguk dekat atas, bahagian atas bumbung trailer tu. Dan ternyata katanya tidak ada apa-apa kerosakan. Jadi bila dia nak turun bawa balik, trailer saya ni ada dua bahagian. Bahagian depan tempat duduk penumpang dengan tempat duduk pemandu. Ada juga trailer bahagian belakang kisi. Bahagian belakang ni kita akan tutup dengan langsir. Itu tempat kita tidur. Kalau tidur tutup langsir, sembunyi dekat belakang. Jadi apa yang terjadi, langsir saya ni saya tak tutup habis. Jadi ada sebahagian tu boleh nampak bahagian dalam belakang. Kisi nak tahu saya nampak apa? Di tempat duduk belakang trailer saya nampak ada orang hitam. Kisi, lampu daripada kawasan luar Port Tanjung Pelepas, cahaya yang terang masuk dan sinari bahagian-bahagian trailer, termasuklah ruang yang ternampak bahagian belakang trailer saya. Saya terkejut. Nampak susuk tubuh seorang wanita hitam rambut panjang sedang duduk kat belakang trailer saya. Kata beliau, saya bila nampak, daripada rasa mengantuk, hilang segala mengantuk. Tapi nak memandu takut sekarang. Saya pun turun dari trailer, tutup pintu. Saya merokok beberapa batang rokok. Kemudian saya cuba dapatkan teman saya. Kita pun bercerita, berbual-bual. Saya tak beritahu tentang apa yang berlaku. Kemudian teman saya kata, kau datang sini bawa isteri apa? Kau datang bawa isteri? Adalah, mana ada bawa isteri, seorang je. Oh, aku nampak perempuan kat atas apa pula tu? Kau jangan main-main ni. Teman saya ingatkan, saya ada skandal Casey. Saya bawa kekasih hati, kekasih gelap. Bayangkan, saya pun marah dia. Kau jangan main-main lah. Aku tak macam tu lah.
Aku datang tak bawa sesiapa lah. Tapi saya tahu Casey, sebab tadi dah nampak. Kemudian, dah lah. Aku nak banyak kerja. Dia pun jalan tinggalkan. Casey, saya naik balik trailer saya, langsung tak ada orang. Saya rasa macam pelik tau. Keesokan harinya datang kerja, kecoh Casey satu tempat tugas. Si kawan saya ni pergi bilang yang dalam trailer saya dia ternampak ada perempuan lain. Padahal bukan Casey. Senang-senang saya kena fitnah dengan kehadiran makhluk yang tak diundang, kata beliau. Saya pun ceritakan yang sebenar. Dia tak percaya Casey. Dia kata dia mati-mati dia nampak ada perempuan tengah duduk tempat duduk penumpang, rambut panjang lagi. Saya tak tahu macam mana nak buktikan dia lagi. Kalau tahu pada malam tu, saya buka pintu suruh dia tengok dekat dalam. Itulah peristiwa saya. Terima kasih dan selamat tengah malam. Okey, terima kasih pada yang sedang memantau Facebook Ria 897 secara live. Saya ke udara menemani anda. Anda juga boleh hubungi saya. Terima kasih. Selamat pagi pada semua. Ramai masuk telanggang ni. Terima kasih lah banyak. Buat susah je yang sedang memantau Facebook Ria secara live ya. Apa khabar semua? Ingat, MJ12 hanya sekadar hiburan. 669-11897 669-11897. Sebenarnya ada banyak kisah email ni. Nanti tak jawab telefon, orang tertunggu-tunggu. Kita jawab panggilan, satu panggilan saja. Baik, pendengar kita berikut ini. Hello, selamat pagi. Hello. Silakan kalau yang nak hubungi saya, harap-harap anda hubungi saya dan ialah yang benar-benar ingin bercerita, ingin berkongsi pengalaman anda ya, silakan 669-11897. Sementara saya nantikan panggilan anda, saya bacakan satu cerita dahulu. Yang ini kiriman daripada Kak Norma. Katanya Kak Norma, ini peristiwa yang kakak tak dapat lupakan, pengalaman yang sungguh menyeramkan. Waktu tu kakak baru saja menziarahi seorang kenalan. Katanya tak nak beritahu siapa sebab takut nanti ahli anggota keluarga dengar mungkin tersinggung. Jadi Kak Norma kata baru pulang dari ziarah seorang kenalan. Dan Kak Norma menceritakan pengalamannya. Kakak ni Casey sebenarnya masih dalam proses kata Kak Norma, merawat lah. Beliau ni terkena perbuatan orang, jadi dalam proses merawat. Dan bila terkena perbuatan orang ni, Kak Norma menceritakan beliau ni senang nampak, mudah nampak. Istilah yang dikatakan mudah nampak dan senang nampak ni adalah makhluk-makhluk halus lah. Mata kakak ni kadang-kadang senang terpandang, terlihat selepas kakak dibuat orang. Tapi kakak beransur polis sebenarnya. Dah dikeluarkan dari tubuh, tapi secara bertahap-tahap. Ada kalanya tengah jalan, nanti kadang-kadang dekat pokok ternampak ada benda bergayut. Dan kakak memang takut dan seram nak keluar rumah. Jadi Kak Norma kata kakak ziarah seorang kenalan meninggal dunia. Masuk dalam rumah. Yang menjadi hairan ni, ini kenalan kakak ni yang meninggal ni adalah ibunya lah. Ibunya telah pun meninggal dunia. Jenazah arwah diletakkan di atas katil dalam bilik. Atas katil dalam bilik. Dan dalam bilik itu yang sedang duduk dekat bawah semua adalah kaum Hawa, kaum perempuan. Masing-masing sedang membaca surah Yasin beramai-ramai. Dekat luar pun ada, tapi kebanyakan dekat luar tu adalah kaum Adam, kaum lelaki. Bila masuk dalam rumah, terus kakak masuk bilik dan kakak nampaklah iaitu teman kakak ni yang sedang duduk membaca Yasin sambil menitiskan air mata pemergian ibunya. Siapa yang tak sedih Casey? Jadi kakak pun salam dia, salam orang di tepinya. Kakak pun duduk
Dan kakak pun ambil satu buku Yasin, kakak baca dengan dia. Nak tanya soalan, bila meninggal, apa sakit, tak perlulah Casey. Dia pun tengah sedih, jadi kakak sambunglah sama-sama baca. Tengah baca, dan kemudian kakak perasan, di atas katil Casey, orang semua duduk bawah. Tepi jenazah yang dah pun ditutup dengan kain batik lepas. Pendengar Ria 897 FM, anda tahu apa yang Kak Norma nampak? Ada seorang gadis ni duduk dekat atas katil, tapi tak nampak wajah. Dia menunduk seperti sedang memandang wajah si arwah yang sedang baring di atas katil. Anda bayangkan pendengar Ria 897. Jadi bila kakak baca, terpandang lagi. Kakak ni macam tertanya-tanya tau, siapa perempuan dekat atas ni? Anak dia dekat sebelah. Dan siapa apa dia buat dekat atas? Kenapa tak duduk bawah? Kenapa duduk atas katil? Dia duduk, dia tunduk sedang memandang wajah. Mungkin si arwah sedang baring, tapi wajahnya ditutup dengan kain batik lepas. Jadi kakak pun tak apalah, tak indahkanlah, baca dan baca. Casey apabila dia mendongak, kakak terperanjat Casey. Sampaikan tengah baca, misal kata tengah baca Yasin wal Qur'ani hakimin kalamina. Tengah baca ni Casey, tiba-tiba dia mendongak, kakak semua orang terhenti memandang ke arah kakak. Kemudian teman kakak ni terhenti juga dan tanya, kenapa dengan kau? Kakak rasa malu tau Casey. Tak ada apa-apa. Kakak nampak dia mendongak kepala ke atas. Wanita tengah duduk dekat atas ni, mulutnya ternganga luas. Oleh kerana kakak takut sangat-sangat, kakak pun dah tak boleh tahan lagi melihat keadaan makhluk benda tu. Kakak kata pada teman, aku harus minta dirilah. Kakak pun bawa keluar daripada bilik tu. Dia pun ikut kakak keluar. Barulah dekat luar rumah tu kakak dapat berbual dengan dia sekejap, tanya apa sebenarnya yang berlaku, kemudian bila meninggal dunia dan sebagainya lah. Mengambil beratlah Casey. Jadi kakak pun salam dia dan kakak tinggalkan rumah itu tanpa memberitahu apa yang kakak nampak di atas katilnya. Jadi pendengar Misteri Jam 12, katanya akak dalam perjalanan nak balik tu, tengah on the way nak balik, sekitar jam 9 lebih malam, rumah kakak di Bukit Batok. Tiba-tiba kakak dengar dengan jelas, bayangkan, suara orang melirit panjang, kemudian dia berhenti. Kakak tengah jalan, pandang belakang tak ada orang, pandang kiri tak ada orang. Teruskan perjalanan, naik lift. Depan pintu rumah, kakak ingat lagi pesanan arwah bapak kakak. Sebelum masuk rumah, baca surah. Kemudian beri salam, langkah kaki kanan. Kakak buat Casey. Tapi bila sedang baca surah, dalam keadaan takut ni Casey, walaupun surah tu pendek, rasanya macam panjang bila nak habis ni. Jadi bila baca takut, terus tersasul. Baca balik, baca, tersasul lagi, baca balik. Kemudian kakak dengar macam ada orang giggle, orang ketawa kecil. Dalam hati kakak ni kurang asam betul, kau ketawakan aku. Kakak cuba beranikan diri dan baca, akhirnya dapat betul Casey. Kakak pun beri salam, buka pintu, langkah kaki kanan masuk dalam rumah. Suami dah tidur, tutup pintu, buka lampu ruang tamu dan terus kakak cuci kaki, cuci muka, ambil wudu. Sebab takut benda tu ikut kakak pulang. Tapi kakak bersyukurlah, hanya gangguan tu berlaku penampakan di rumah teman kakak, di atas katil arwah ibunya. Dan kemudian kedengaran seperti ada sesuatu yang ketawakan kakak di luar rumah kakak. Itulah kisah pengalamannya. Terima kasih dan selamat tengah malam.
Okey, kita jawab panggilan pada pagi ini. Dipersilakan 66911897. Satu je lah pemanggil dah tak cukup masa ni. Hello, selamat pagi. Halo Keseh, apa khabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Radin. Ya, Pak Raden Ya, ada kronik kes ya. silakan. Ini Pak Raden cakap ikhlas Anak-anak bujang, pemuda-pemuda, kalau korang belum berumah tangga, janganlah nak step mencari ilmu, Keseh. Itu pasal kalau kau berilmu dengan para ustaz atau kau berilmu dengan ilmuwan ad-din Islam tak apa. Tapi dia berilmu dengan orang yang ambil tak apa tu, Keseh. Kebal batin atau ilmu apa tau, ilmu pertapaan. Ini kes kronik tak? Ini sebenarnya terjadi, Pak Nika ikhlas, seorang laki-laki dia suka pergi menyebut seberang. Baik Pak Tanah sebut negeri mana semua negeri is very good, aku hormat negeri korang. Jadi apa terjadi, dia telah pergi ke satu tempat yang apa tak kasi waktu dia bujang ni, ini orang budak-budak muda Pak Nika ikhlas pada kau pergi belajar menuntut ilmu apa-apa, alam pertapaan ke, alam mengenal orang kata ilmu dalaman diri ke, jangan. Sebab apa? Dia mudarat lepas kau kes kronik bila kau dah kahwin. Ini terjadi Pak Din kat ikhlas. Waktu dia bujang lepas Pak Din obat ni, dia menjiwai, Pak Din menjiwai apa sebab dia ceritalah peribadi dia sebenarnya. Jadi dia buka. Jadi yang Pak Din menceritakanlah untuk isteri jam 12 sama-sama mendengar. Aku sayang korang isteri jam 12 Pak Din ingat saudara Jadi apa terjadi? Dalam dia waktu ini, waktu sejarah bujang dia, ini Pak Din cakap kembali kepada apa sahaja kes itu pasal kita kalau nak kawan orang tua ni, kadang-kadang orang tua pun ada kronik. Kalau orang tua tu yang mengenal Islam, dia mengajak kita tentang kau pergilah belajar agama, bergurulah dengan ustaz-ustaz yang alim, yang baik. Jadi kau ada asas agama, jadi kau kahwin, boleh jadi suami yang soleh. Kau boleh bimbing isteri kau ke apa, .com boleh jadi jaga anak ke apa. Tapi apa terjadi ke si? Ini satu, budak-budak muda, kalau kita jangan taksub dengan orang tua ke si. Kadang orang tua ni tu pasal jangan ingat semua orang tua tu ada yang ibarat berilmu, ada juga orang tua yang hidup dalam kejahilan ke si. Bukan semua orang tua, kita respect semua orang tua. Tapi siapakah orang tua yang kita campur ke si? Ada juga it takes an old man to influence a young man ni. Jadi budak-budak muda ni belajar, yang budak anak muda ni lepas Pak cerita, dia berguru dengan satu orang tua, dia rajin pergi ke tempat seberang tu, Pak tak nak sebutlah di mana tapi setiap kali dia akan pergi dalam seminggu sekali atau gini. Jadi dia berguru dengan orang ni kasi, seperti apa tau, mengenal ilmu dalam diri, bagaimana untuk orang kata mengenal, orang kata ilmu kekuatan tenaga batin, dan bagaimana untuk mengundang alam jin bersatu dalam badan. Suatu hari kau boleh jadi ubat orang. Jadi sebenarnya Casey, dia telah belajar dengan satu ilmu khurafat, iaitu apa tahu, menduakan Allah Ta'ala dengan ilmu jin lah. Astagfirullahaladzim, nyanyi betul lah. Jadi apa terjadi Casey, benda tu dipotong cerita potong cerita, benda tu telah bersatu dengan dia tak kala dia bujang Casey. Dan apabila benda tu Casey ingat tak, when you make a promise with the devil is come, you see. Pasal apa? Perjanjian setan, kronik setan ni cepat dapat daripada kau bikin perjanjian untuk mencari ilmu Allah Ta'ala. Sebab ilmu Allah Ta'ala ni memang banyak ujian, tapi kalau kita rempuh ilmu Allah Ta'ala lagi great. Sebab tak kita ni nak belajar innallaha ma'as-sabirin, sabar dalam menuntut ilmu-ilmu yang baik. Jadi apa terjadi? Terjadilah orang kata pemuda ni tengoklah macam mana pun bertemu jodoh lah dia. Macam kau dapat akhirnya kau membujang, kau bertemu jodoh dengan Fizao tu, alhamdulillah berkat jodoh kau. Jadi apa terjadi? Terjadilah orang kata kira pernikahan mereka berdua. Tapi dalam terjadi kasi wanita mana dan suami mana yang tidak mau .com.baby, Allah sayang baby. Tapi dalam 1 bulan berganti hamil, berganti minggu, berganti bulan, berganti tahun, tidak dapat baby kasi. Sebab apa? Bukan kerana dia dah pergi cek doktor cakap you are perfect, orang kata benih kau .com 100% bagus, dan wife kau punya orang kata pun dia benih bagus. Ibarat orang kata insya-Allah korang boleh dapat baby. Tapi bagaimana kau tak boleh dapat? Orang kata dia dah pergi macam-macam dia dah pergi berurut, semua tak dapat. Dan itu pasal Pak Ray cakap, rupanya punca dia bila dia jumpa Pak Radin tengok wajah dia, Pak Radin cakap
kau dah tu orang kata dia cakap Pak Radin, saya ni sekarang dah berumah tangga. Saya tahu Pak Radin orang kata kira kan bukan pakar lah pasal untuk anak. Banyak apa? Kalau aku nak ajar kau dah make baby, kau belajarlah sendiri. Kau dah besar jadi suami orang. Jadi Pak Radin cakap ikhlas, insya-Allah kau boleh dapat benih. Tapi Pak Radin cakap, sebelum kau begini kau ada tak sekali bila Pak Radin tengok PC, dia apa tahu rumah dia ada gantung macam wafa, ada gantung macam mantra, apa tahu? Wafak songsang. Jadi Pak Dia cakap, ini apa yang kau... Kan kadang-kadang kita rumah kan kita... Pak Dia cakap, kau bantung ayat apa ni? Alif ada campur belakang, ada campur habis, campur gini, macam tongkat terbalik pula ni, wafak ni. Pak Dia cakap, tak ada, ini guru saya ada ijazah dengan guru. Saya nak mengenal dalaman ilmu kebatinan dan petapaan. Pak Dia cakap, ini bukan... Pada kau taruh ni semua, kau taruh Bismillahirrahmanirrahim, kan bagus. Nama Allah Ta'ala, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Berkat rumah kau suami isteri. Jadi dia cakap, tak ada Pak Dia, memang saya ada itu ayat. Tapi saya selalu amalkan benda ni Pak Dia. Pasal dia cakap untuk dalaman tenaga batin dan untuk apa tahu, energy power dia. Kalau dia kerja, dia tak pernah penat. Memang Pak Dia, saya tak pernah kena penat kalau saya kerja. Kalau macam mana pun saya mengantuk pun saya boleh tahan kerja. Pak Dia cakap, benda ni bukan jadikan kau Robocop, bukan jadikan kau Superman. Kau tahu tak, ini benda wafat jin tau. Orang banyak tak tahu ada mantra wafat jin. Kalau kita baca-baca dia hidup dalam sanubari kita. Alamak, kes kronik betul lah. Jadi apa terjadi, paling kasih tahu dengan dia, kau buanglah benda ni. Paling kau nak penting, kau nak sayang wafak ni ke, kau nak sayang.com nak dapat anak. Dia cakap, tentulah Pak Dia, saya nak dapat anak. Sekali Pak Dia cakap dengan dia kelas, sebenarnya Pak Dia cakap jujur, berapa lama kau amalkan mantra ni? Tak ada. Saya amalkan sebab dia cakap ini macam kita belajar jurusan aja, pernafasan. Ini mantra pernafasan melalui wafak ni. Kau ingat apa? Ini adalah mantra wafak jin yang kau bila dia suruh kau tarik nafas pernafasan sambil kau membaca tu. Jadi kau consume semua .com, .jin mana-mana punya kes kronik jin dah masuk kat badan kau. Dan dia telah kau telah menjadikan jin ni sebagai kau punya energizer pula. Macam apa, bateri energizer never die. Ini kau apa, jin pula. Pada kata dia, Pak Dia betul ke Pak Dia? Mungkin dari sebab ni mudarat. Padahal sekali bini dia menyampuk Pak Radin. Bini dia menyampuk Pak Radin. Sebenarnya Mak cakap, memang kadang-kadang bila Mak cakap bila kadang-kadang bila malam kadang-kadang dia akan tengok dia menjiwai. Dia ni macam buuam kasi suka dia ni apa tahu. Orang yang gila ilmu tapi sayang seribu kali sayang, begitu malang dibuang sayang. Apa nak buat tahu? Dia telah membawa ilmu yang dipanggil orang kata taksub dengan ilmu kebatinan, pernafasan, kekuatan untuk tenaga batin dan untuk kekuatan kerja. Jadi dia nak step dok macho, dok Superman, sampai apa tu, sama Iron Man. Superman pun mati lah warnanya man. Aku tengok kat TV KT tu, kat panggung wayang. Jadi apa terjadi? Pak Dia cakap, okey Pak Dia, kalau betul lah ni kali ada benda dalam badan saya, keluarkan lah Pak Radin. Jadi Pak Dia cakap, aku bukan keluarkan, tapi aku ajar kau satu amalan untuk kau akan keluarkan benda ni, dan Pak Radin bantu jugalah. Jadi dalam Pak Radin bantu dia, bila Pak Radin pegang aja badan dia sudah menurun Casey. Itu pasal bukan menurun Casey. Benda alam jin, alam gaib ni, bila dia meet the right man for the right job, dia akan melawan Casey. Sebab alam syirik kesaitanan ini, alam syirik kesaktian dalam alam kesaitanan atau jin ni, orang amat tak boleh menerima apabila tangan orang yang mempunyai ilmu ilahi di dada menyentuh wajah orang. Sebab apa tahu? Orang yang ada ilmu ilahi dada atau pakar-pakar macam Pak Saad, aku rindu kalau lama tak dengar Pak Saad, telefon lah. Atau Cik Kadir telefon lah, kongsi ilmu. Jadi apa terjadi? Dia bila Pak Radin pegang je, kita membacakan kalimah cantuman asma. Pada kata dia dah menggetar, dia melawan. Dan dia cakap, Pak Radin keluar, jangan kacau aku lah. Dan keluarlah keganasan dia begitu rebellious. Dan bini dia tersentak tengok, dia dah tujak dia kalah. Pak Radin, kenapa ni suami saya? Dia Mr. Dot romantic loving. Macam kasi romantic dengan kau baby ni. Kasih sayang. Ini tema saya dia dah jadi keras pula. Apa terjadi? Pak Dia kata apa ni bukan dia. Bila Pak Dia pegang lagi, dia menurun. Habis itu terus dia menyarapkan diri dia. Terus dia menggetar macam dia nak buka silap. Pak Dia biarkan. Benda ni nak bentan dalam badan dia. Jadi Pak Dia lakukan sesuatu ilmiah lah. Dan akhirnya bila lepas Pak Dia buat sesuatu ilmiah dalam badan dia, dah keluar, Pak Dia kasihlah sikit air untuk kita doakan. Bukan air tu yang ada power. Doa yang ada power. Itu pasal Pak Dia cakap, setiap pakar-pakar
Bila kita mengobat, kita tak ada power. Tapi keikhlasan kita tu akan jadi power. Kenapa? Because in God we trust. Macam di Amerika Dollar kan tulis in God we trust. Because in God we trust yang bikin satu ilmuwan tu jadi ikhlas dan terberjaya lah pakar mengobat orang. Alhamdulillah, doa pakar dia jadi selamat, selamatkan orang. Dan akhirnya Pak Din dapat obat, dan dengan izin Allah Ta'ala, rupanya Casey apabila dia bermanja atau dia bila nak melakukan nafkah batin melayan isteri dia, rupanya benda ni juga mengganggu dan mengusik Casey, tak mengizinkan dia mendapat zuriat. Tengok hanya betul lah, gila apa kau buat dengan anak Adam, tengok. Dan akhirnya Pak Din dah buat, dan dia dah jadi manusia biasa. Benda-benda alam pertapaan, pernafasan yang ada dalam jin yang mengganggu dia untuk tak dapat anak tu telah disettle. Dan itu pasal Pak cakap untuk anak muda ya, janganlah menuntut ilmu, carilah ilmu merata-rata. Lestari kau kenal Tuhanmu siapa, tapi carilah ilmu Allah Ta'ala. Jangan .com.kronik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya nak ucapkan terima kasih pada yang bersama dengan saya dalam rancangan MJ12. Terima kasih pada Pak Radin, kisah yang menarik tadi. Kalau ia pun ada kisah yang agak panjang, tapi kadang-kadang ada sesuatu yang boleh kita pelajari di sebalik kisah yang dikongsi sama. Terima kasih pada semua yang sudi bersama dengan saya Casey dalam MJ12 live di Facebook. Pada tikadan saat ini, saya akan akhiri live feed di Facebook dan juga saya akan akhiri Misteri Jam 12. Saya jumpa anda esok, okey, dan hari Khamis. Ada sesuatu yang akan saya ketengahkan pada hari Khamis akan datang ini. Hari Khamis malam Jumaat, saya akan bersama dengan kumpulan Klats. Dan ini telah pun saya undang mereka. Mereka akan bercerita pengalaman-pengalaman misteri. Selain dari itu, akan anda dapat dengar muzik lagu-lagu Misteri Jam 12, lagu-lagu rock lama secara akustik live di Konti Ria 897. Jadi nantikan saja hari Khamis bersama kumpulan Klats dan juga dengan persembahan live. Mungkin nak nyanyi lagu Langsuelia ke, lagu Penunggu ke. Wah, tunggulah. Dan mereka juga akan berkongsi pengalaman misteri. Saya jumpa anda di lain kesempatan esok khususnya, dan terus bersama dengan kami Ria 897 FM. Terima kasih pada pendengar yang berada. Banyak mesej masuk, saya nak baca tak mampu nanti saya akan simaklah kalau ada masalah lapang selepas ni. Dan terima kasih pada pendengar di Singapura semuanya, terima kasih. Yang berada di Malaysia pun terima kasih. Yang sedang mendengar di Johor, di Perak, di Ipoh Perak, saya diterima kiriman pendengar kita dari Kelantan, Kota Baru Kelantan, terima kasih. Yang berada di USA, Utah, ada seorang kakak tadi kata berada di Utah, suka mendengar MJ12, terima kasih. Yang berada di England pun terima kasih. Di Holland, Holland setakat ni seorang je pendengar, Kak Nana Sarina. England ada beberapa teman, ada Kak Nurkia, ada Kak Mazdusa, ada Kak Juliana, dan ada beberapa lagi lah pendengar. Terima kasih pada semua yang memantau, dan esok saya kembali dalam rancangan Misteri Jam 12. Saya akan tunjukkan betapa gelapnya konti ini, dan terima kasih sekali lagi. Terus bersama dengan Ria 897 FM. Bye-bye. 8 merona, 9 satu rasa.